Ya, Alhamdulillah kita kembali di Rampai Pagi dan seperti biasa kita sudah pun berada jam terakhir segmen Enak Rasa Rampai Pagi sebagai satu segmen yang terakhir untuk kita pada pagi ini dan kita rasa teruja untuk mengetahui apakah resepi yang akan dikongsikan oleh penunjuk cara kita iaitu bersama dengan yang mulia Puan Hajah Faridah Haji Muhammad Taufik ya. Resepinya talam Seri Muka Pandan. Ya, Menarik jadi apa sekali. kata kita sapa beliau. Assalamualaikum Puan Hajah Faridah. Ya, Assalamualaikum Puan Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Alhamdulillah. kedua-duanya penyampai pada pagi ini. Alhamdulillah. Apa kabarnya pagi ini? Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Alhamdulillah. Sihat pagi ini Puan Hajah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan rahmat Allah dan keberkatan Allah mudah-mudahan ketani semua dan juga yang di studio di sana juga sihat sentiasa. Alhamdulillah. Amin, Kami amin, berdoa amin. dalam Amin. keadaan sihat sejahtera pada Betul. pagi ini ya. Yalah kan biasanya kalau biasanya sebelum penularan wabak COVID-19 gelombang kedua ni kita dapat bersama dengan Yang Beliau. Puan Hajah di studio dan kita dapat merasa sendiri resepi tersebut. Betul. Tetapi ini secara virtual sahaja kita ni bersama yang ya. pun sihat-sihat saja. Tapi tidak mengapa resepi ada. Boleh Ini yang dipraktikkan akan di rumah kan. dikongsikan oleh Puan Hajah Faridah nanti ya dalam tunjuk cara ini. Ingin rasa memakan kari, Ya. kari cendawan batang keladi. Wah. Girang rasa tidak terperi. Kita ni bertemu puan yang baik budi. InsyaAllah nanti kita ni akan dapatkan resepi talam Seri Muka Pandan ini ya. Alhamdulillah. Puan ada pantun pagi ni? Alhamdulillah. Ya, ada. Oh, ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat penonton segmen Enak Rasa. Pastinya semuanya telah pun bukannya merindui saya tapi merindui dengan resepi saya. Alhamdulillah. Rancangan kegemaran atas segmen Enak Rasanya. Semoga bis kita di luar sana pun sehat walafiat. Rancangan kegemaran segmen Enak Rasa, pelbagai resepi dikongsi bersama. Semoga bis kita di luar sana dapat mengikuti sentiasa. Rahmat dan keberkatan Allah saya doakan sentiasa bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, Alhamdulillah. itulah pantun saya pada pagi ini dengan dibukakan dengan doa agar sentiasa mendapat rahmat dan keberkatan Allah, dijauhi daripada segala wabak yang menular pada masa kini ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulakanlah ya segmen Enak Rasa Baiklah. ini Puan Hajah. Biar saya kongsikan dengan resepi talam Seri Muka Pandan pada pagi ini. Buat penonton di luar sana, pasti akan bis kita sudah bersedia dengan pen dan kertas ataupun dengan audio perakam bis kita. Baiklah, talam Seri Muka Pandan, bahan-bahannya, bahan A bahan untuk lapisan pulut, iaitu lapisan bawah, 500 gram beras pulut yang direndam selama 4 jam ataupun 3 jam pun memadai ya. 300 ml air biasa, 300 ml air santan. Saya gunakan selalunya ayam brand. Kalau bis kita hendak menggunakan santan asli pun boleh, ya. 2 sudu kecil garam, setengah sudu besar air gula pasir. Setengah sudu besar tu artinya setengah sudu makan gula pasir. 2 sudu makan minyak masak. Cara-cara untuk lapisan bawah tu ya. Saya kongsikan dulu dengan bahan-bahan untuk lapisan atas. Bahan B iaitu 400 gram air santan, 400 ml air pandan yang telah pun dikisar daripada 7 helai daun pandan bersama air sebanyak 400 ml dan ditapis serta ambil airnya. Gula pasir ataupun gula halus sebanyak 180 gram, setengah sudu kecil air abu ataupun alkaline water, 4 biji telur yang bersaiz A,
setengah sudu kecil garam, 1 sudu kecil perisa pandan, 2 sudu kecil pewarna hijau. Itulah dia bahan-bahan lapisan bawah dan lapisan atas. Sekarang saya akan kongsikan dengan cara-cara membuat lapisan bawah terlebih dahulu, lapisan pulut ya. Caranya untuk lapisan bawah iaitu lapisan pulut, bahan A semuanya dimasukkan ke dalam kuali terlebih dahulu, kemudian dimasak dengan api perlahan sahaja. Dikacau rata hingga nampak meletup-letup sedikit, kemudian tutup api dan gaul rata, masukkan sedikit minyak yang 2 sudu makan tadi dan digaul. Fungsi minyak ini adalah apabila pulut nasi itu sudah masak dan sejuk, ianya tidak keras dan masih tetap lembut. Okey, kita ni sediakan loyang berukuran 10 kali 10 dan dialaskan dengan plastik sebesar 16 kali 16. Tuang adunan pulut ke dalam loyang, kemudian pastikan air kukusan sudah mendidih menggelegak. Kukus selama, lapisan bawah dikukus selama 20 hingga 25 minit sahaja. Okey, untuk lapisan atas, apabila setelah 25 minit lapisan bawah iaitu lapisan pulut sudah masak, kita tekan-tekan terlebih dahulu, tekan-tekan terlebih dahulu dan cucuk dengan garpu. Dan untuk bahan B, cara-cara lapisan atas, tepung kastad, gula halus dimasukkan ke dalam mangkuk adunan yang ada air pandan ya. Okey, telur hendaklah dipecahkan ke santan terlebih dahulu dan kacau hingga sebati. Tuang santan ke dalam mangkuk berisi bahan tepung tadi. Gaul semua bahan hingga rata. Kemudian letak air abu ataupun air alkaline, perisa pandan dan pewarna hijau. Tapis bahan ke dalam kuali dan dimasak hingga naik wap dan nampak jeli-jeli melekat pada whisk. Okay. Apabila lapisan pulut sudah masak, hendaklah ditekan-tekan kemudian dicucuk guna garpu, tapi jangan terlalu dalam apabila kita menekan dengan garpu. Tuang adunan lapisan atas iaitu adunan pulut, adunan kastad ke atas pulut dan kukus selama 25 minit. Bila sudah masak, okey, ini adalah tips. Bila sudah masak, buka tutup kukusan dan biarkan api tetap menyala, biarkan selama 10 hingga 15 minit. Proses ini adalah untuk air yang di permukaan lapisan atas tu kering dan agar lapisan pulut lapisan kastad di sekitar lapisan atas satu permukaannya cantik. Apabila adunan disejukkan terlebih dahulu, kemudian barulah dipotong. Jangan dipotong panas-panas, hendaklah disejukkan terlebih dahulu. Itulah perkongsian saya mengenai dengan talam serimuka pandan. Di sekitar penonton, kalau sekiranya ada yang terlepas pandang, bolehlah melayari IG Rampai Pagi yang ada dikongsikan di sana dengan resepi itu. Ya, penyampai berdua. Ya, Alhamdulillah. Saya rasa teruja melihat resepi-resepi. Boleh mengikuti tu? Boleh. InsyaAllah boleh mengikutinya tadi lengkap sekali ya dengan bahan-bahan yang diperlukan. Semuanya detail tu semuanya semuanya apa tu? Okey. Kenapa saya semuanya detail tu yang saya terangkan itu memang senang mengikuti sebabnya macam mana memasukkan airnya, bagaimana tipsnya, kenapa saya memasukkan telur dipecahkan ke dalam santan supaya ketani punya lapisan atas satu tidak berlubang-lubang dan tidak masuk angin. Kalau tidak telur itu kental kan kalau dimasukkan ke dalam tepung terus. Itulah menarik sekalinya. Dan setiap adunan kastad yang ada mengandungi tepung
hendaklah ditapis terlebih dahulu. Ya, untuk mengetahui bagaimana membuat kuih talam adalah 3 basicnya. Yang pertama, mengadun semua bahan. Yang kedua, hendaklah semua bahan ditapis. Yang ketiga, dimasak hingga naik wap atau melekat jeli-jeli pada whisk. Kemudian yang keempatnya, barutah ketani mengukus. Itu adalah semestinya diingatkan tu. Kalau bagi setiap siapa sahaja yang hendak membuat kuih talam. Jadi itu antara tipsnya ya. Betul. Buat satu saja, tapi ada cara-caranya. Ada cara-caranya tertentu ya. Katanya kata orangnya membuat mesti muka senyum juga. Wah. Untuk mencantikkan. Iya. Pasal seri muka. Ya, betul. Kalau tidak senyum tidak berseri lah. Dalam seri mukanya. Baik Puan, saya lihat di media sosial ada seri muka berwarna kuning. Berwarna-warni. Ada yang saya lihat menggunakan gula anau. Ada variasi warna ya? Adakah itu dinamakan seri muka juga? Ada pelbagai variasi. Ya, insya-Allah saya akan mengongsikan nanti dengan resepi talam seri muka delima. Yang di bawahnya tu berwarna-warni pulutnya. Ataupun talam seri muka pulut hitam ataupun cantik, di atasnya warna kuning. Talam seri muka pulut durian. Yang talam seri muka pulut hitam durian. Jadinya di bawahnya pulut hitam, di atasnya durian. Luar biasa sekali ya. Harap-harapnya dapat merasa dan juga mencuba membuat ya. Ya, jadi kita dipahamkan. InsyaAllah boleh dihantar ke RTB. Ya. Alhamdulillah rezeki. Baiklah, kita difahamkan ada satu video yang akan dimainkan ni. Jadi apa kata kalau kita saksikan bersama.
Alhamdulillah ya. Demikian tadi kita menyaksikan Talam Seri Muka Pandan ya. Bukan mudah sebenarnya, kan? Saya lihat prosesnya panjang tadi. Panjang. Dan kita percaya untuk menghasilkannya mungkin memerlukan percubaan dan juga kesabaran lah ya. Maksud saya mesti dicuba balik-balik sehingga berhasil ya. Apa yang boleh berlaku ni Puan jika gagal untuk menghasilkan kuih seri muka ini? Selalunya kalau kalau sekiranya gagal, tetapi kalau mengikut dia punya daripada urutannya ataupun satu persatu diikutkan, insya-Allah ianya tidak akan gagal. Bawa angus juga ni. Yang pulut. Kalau sekiranya pulut itu terlebih air, ketani tanak ia dulu bagi pekat. Sekiranya terlebih kita meletak air pandannya ataupun santan, jadinya ketani tanak ia dulu, jadi bagi pekat, artinya ketani mengurangkan airnya kan, baru ketani kukus. Dan selain itu ianya juga adalah proses supaya air santan itu indahnya orang, kalau orang indah melabui di atas, indah ia nampak di atas atau memutih. Dan juga untuk yang di lapisan atasnya, selalunya ada saya dengarnya, pelajar saya selalu mengatakan di atasnya tu basah. Apabila basah, nyedorang kadang macam licak tak apa. Itu gunanya ketani selalu dibuka tutup kukusan itu. Kalau ianya sudah 25 minit ke 30 minit, buka tutup kukusan itu, biarkan apinya menyala, tapi pastikan air kukusan itu penuh. Jadinya biarkan dia sekejap dan kemudian biarkan dia dalam 10 ke 15 minit, ianya insya-Allah ia akan licak tu. Itu punya tips, dan permukaan atasnya tu cantik. Ya, Alhamdulillah. Memang sangat-sangat luar biasa lah ya. Dan kalau saya melihat sendiri, memang mungkin kalau pertama kali saya belum tentu lagi berjaya. Tapi Alhamdulillah. Walaupun pertama kali membuat, insya-Allah boleh jadi tu. Alhamdulillah. Asalkan lapisan atas satu, kalau sekiranya ianya naik wap, mengatakan naik wap dan nampak jeli-jeli. Saya selalu memberitahu pelajar-pelajar saya ataupun penonton-penonton di rumah yang ada private text saya, yang lapisan atas satu, kalau ketani untuk mengetahui sama ada ianya masa ditanak atau di atas api perlahan, jangan menggunakan api kuat, api perlahan, naik wap. Kadang-kadang ada orang tidak mengetahui bagaimana naik wap ni kan. Jadinya hendaklah ketani pastikan ada melekat pada jeli-jeli arah whisk. Jangan menggunakan sendok, tetapi arah whisk ketani angkat dan nampak ia beketul-ketul tu, nampak tu dekat whisk satu melekat. Jadinya ianya tidak cair dan tidak pekat tu ia punya adunan. Jadi masih cair, tetapi whisk satu ketani angkat, ketani siut dia di tengah, nampak tu jeli-jeli tu. Dilebihkan sedikit, kalau ketani was-was dilebihkan sedikit jeli tu. Jadi insya-Allah akan jadi tu. Baik ya. Sebelum kita berpisah ni Puan, mungkin ada kata-kata terakhir yang ingin dikongsikan. Ya, kata-kata terakhir, kita juga mengetahui pada masa ini kita ni adalah dalam proses partial lockdown daripada jam 8 hingga ke 4 pagi. Jadi apa kiranya kalau penonton di luar sana daripada kan orang ada yang melanggar peraturan itu, baiklah teranah di rumah. Ni ada resepi sudah dikongsikan Talam Seri Muka Pandan. Indah jadi dicuba lagi. Yang lapisan bawah itu boleh dijadikan pulut kuning, kan? Ambil resepi itu, buatkan pulut kuning. Jadi kata-kata saya yang terakhir, teranah di rumah, ikut SOP. Kalau keluar ke mana-mana, jangan lupa menggunakan mask, dan juga tangan hendaklah, kalau saya selalu, kalau sekiranya saya keluar, saya akan membawa sebotol air untuk menyuci tangan. Setiap kali saya lepas daripada ke kedai ataupun keluar, masuk ke dalam, sebelum masuk kereta, saya akan cuci tangan. Kadang-kadang tapak kasut saya pun saya siram dengan air. Luar biasa sekali ya. Langkah yang diambil lebih ekstra, keselamatannya pun akan lebih ekstra juga ya. Ketani anda tahu kan, seperti yang dikatakan oleh YB Datuk, yang berhormat Datuk Dr. Hisham,
Tidak semestinya ketani itu mencuci berhabis-habis tangan, tetapi memadai dengan tangan. Kadang-kadang tani mengambil air wudu itu kan sudah bersihkan diri kan. Jadinya sering-sering mandi balik ke rumah, ke baju mandi. Dan sering ketani mengambil wudu. Sebelum keluar rumah ambil wudu, air wudu. Sebab ketani akan pastikan diri ketani itu bersih. Masuk dalam kereta saya memang sentiasa akan membawa air. Walaupun ada sanitizer, rasanya kurang yakin dengan sanitizer sahaja. Bila saya menyuci tangan saya dengan air, insya-Allah saya yakin. Macam ketani berwudu juga. Jadinya yang paling penting teranah di rumah. Kalau tidak ada perlu, tidak ada keperluan, jangan keluar. Di rumah saja. Ya, Baik, ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Puan Hajah Faridah ya, yang telah pun bersedia bersama kita pada pagi ini berkongsi dalam segmen Enak Rasa Talam Seri Muka Pandan. InsyaAllah di kesempatan yang lain kita akan menagih nanti resepi-resepi yang dijanjikan tadi ya, dengan perkongsian yang lain pula. Dengan resepi dan insya-Allah kalau ada insya-Allah kalau ada di kesempatan saya akan mengantar kuih kepada orang pihak DRTB ya. Kesian juga. Pasal ni kita ni belum dapat bersiaran bersama-sama. InsyaAllah. Mudahan ada di kesempatan dan keluangan masa saya akan mengantar kuih-kuih yang telah pun saya siarkan untuk pihak RTB biar bis kita merasa di sana. Luar biasa sekali. Ribuan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum Puan Hajah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan